الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Alhamdulillah, yang kita muliakan tuan imam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat nombor 51. Betul? 52. Ya, 52. 52. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Pada hari yang mana tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Ma'dziratuhum, dalihan-dalihan. Ma'dzirah mana keuzuran. Keuzuran, dalih, alasan yang mereka beri untuk melepaskan diri. Ayat 52 ni sambungan daripada ayat 51. Ayat yang menyatakan bahawa kami pasti, inna lanansuru rusulana, kami pasti akan bantu utusan-utusan rasul-rasul kami dan juga orang mukmin fil hayatid dunya, semasa kehidupan dunia, dan juga yauma yaqumul ashhad, pada hari bangkitnya, tegaknya saksi-saksi. Bila hari tegak saksi tu? Pada hari saksi semua bangkit. Saksi-saksi semua beri bangkit, beri penyaksian. Bila? Iaitu hari kiamat lah. Hari kiamat, hari yang mana tidak beri manfaat. La yanfa'u, tak beri manfaat, tak beri faedah. Al-zalimina, kepada orang zalim. Apa benda yang tak beri faedah? Alasan ataupun dalih yang mereka beri, keuzuran yang mereka beri. Orang salah kan macam-macam, dia akan bagi alasan, bagi keuzuran, bagi dalih. Semua itu tidak beri manfaat kepada mereka. Walahumul la'natu, untuk mereka seburuk-buruk laknat, kutukan. Kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-la'natu maknanya apa? Al-ib'adu min rahmatillah. Al-la'nah ni maknanya al-ib'ad. Ib'ad min rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iblis dipanggil apa? Iblis dipanggil al-la'in. Al-la'in, orang yang dapat kutukan Allah, dapat laknat daripada Allah, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada peluang lah untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat ni lawannya apa? Lawannya rahmat. Laknat lawannya rahmat. Rahmat maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh laknat dah orang-orang yang kita tak pasti. Tak pasti mereka ni dapat kutukan Allah. Boleh ke? Ulama larang, tak boleh. Kalau pasti tak apalah. Macam Fir'aun. Fir'aun tu terang-terang, orang yang terang-terang dapat kutukan Allah. Ada nas Quran ataupun hadis beritahu bahawa dia ni dapat kutukan. Macam ni tak apalah, kita kata laknatullah alaihi. Tapi kalau yang tak jelas tu, yang tak jelas dia tu benar-benar bersalah, dia tu benar-benar dapat kutukan. Macam kalau Syiah, mereka laknat Yazid, dah biasalah Syiah. Yazid bin Muawiyah,
Jadi masalahnya Yazid ni tak jelas. Tak jelas adakah dia ni benar-benar layak dapat kutukan Allah. Kalau kita pun kata laknatullah alaihi, takut-takutnya balik. Takut balik pada kita. Sebab lain pula dia ada apa-apa lah, kerosakan amal, seperti yang disebut oleh ahli sejarah. Itu hal lain lah. Tapi dari segi nak kata laknatullah alaihi, sebab tak jelas. Yang jelas apa? Kita boleh kata laknatullah alaihi. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Untuk mereka itu kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk-makhluk keliling kita ni macam lembu, lagi tak boleh kita kutuk. Kalau celaka misalnya lah, kutuk ni tak mesti perkataan la'nat. Perkataan celaka pun ya, celaka. Macam marah lembu duk makan pokok. Kita tanam pokok, baru tanam, hari ni esok habis lah, celaka. Jadi kutuk yang macam tu, kalaulah lembu tu dia tak layak terima, tak layak menerima kutukan tu, boleh berbalik, boleh berpatah balik kepada orang yang bagi. Sebab tu kena waspada. Ya. Tak jelas apa. Ya, jadi bahayalah, maknanya risiko berpatah balik. Walahum su'ud dar, dan untuk mereka seburuk-buruk. Su' mana seburuk-buruk. Ad-dar, tempat tinggal. Mereka akan dapat seburuk-buruk tempat tinggal. Siapa ni orang zalim? Orang zalim akan dapat seburuk-buruk tempat tinggal. Zalim yang paling besar adalah syirik. Zalim paling besar syirik. Ada zalim yang bawah daripada zalim besar, yang disebut zulmun duna zulmin. Zulmun duna zulmin. Zalim yang mana tak sampai tahap zalim yang teratas, yakni dia buat kesalahan yang bawah daripada syirik. Kalau kesalahan syirik, Allah Ta'ala tak ampun. Menyebabkan apa? Mukhalladun finnar. Dosa syirik jadi kekal dalam neraka. Mukhalladun finnar. Sebab innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik. Dosa syirik kekal. Selain daripada dosa syirik, ada lagi kemungkinan dapat su'uddar ni, orang yang mana dia buat kesalahan tu bawah daripada syirik. Dia kesalahan membunuh, kesalahan mencuri, kesalahan rasuah, macam-macam. Ini pun ada kemungkinan dapat su'uddar juga. Tapi dia tak kekal. Itu beza dia kan, tidak mukhalladun. Orang syirik mukhalladun finnar. Dosa selain daripada syirik yang dipanggil zulmun duna zulmin. Kezaliman yang mana tak sampai tahap zalim yang teratas. Ini boleh dapat su'uddar juga, cuma tidak kekal. Setiap orang ni dia ada apa tu, orang mukmin ke orang kafir ke, dia ada tempat dia, rumah lah, senang sebut rumah. Dia ada rumah dalam syurga satu, rumah dalam neraka satu. Jadi orang mukmin bila mana dia selamat daripada neraka, maka rumah dia dalam neraka tu diberi ataupun diwariskan kepada orang kafir. Orang kafir mewarisi rumah orang mukmin dalam neraka. Orang mukmin yang mana dia terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan orang kafir, dia ada rumah dalam syurga. Dia ada rumah dalam syurga. Bila mana dia ni ditentukan oleh Allah masuk neraka,
rumah dia di syurga tu diwarisi oleh orang mukmin. Diwarisi rumah dia, orang mukmin mewarisi, terima rumah. Maka orang mukmin akan jadi ada dua rumah, dan satu rumah yang dia sendiri, satu lagi rumah yang dia warisi, yang dia terima kan. Dia terima daripada orang kafir. Jadi su'uddar, tempat tinggal yang buruk. Su'uddar, tempat tinggal yang buruk. Ini sama ada dia tinggal tu kekal, kalau dosa syirik, dosa kufur, ataupun dosa munafik kan, ini kekal. Dia punya su'uddar tu kekal dalam neraka. Kalau kesalahan kecil-kecil, dia dapat su'uddar tapi tak kekal. Dia dapat sekejap, satu masa dia akan keluar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Yang ini sebagai bukti, nak bagi kuat lagi bukti Al-Quran. Apa yang Quran cerita ni? Quran cerita akan tolong orang mukmin, akan tolong rasul-rasul kami. Kemudian orang mukmin yang Allah Ta'ala tolong ni bukan semasa kehidupan dunia saja. Bila dia mati masuk kubur pun dia akan dapat tathbit. Dapat tathbit. Allah Ta'ala akan beri kemantapan iman kepada dia. Dia dapat jawab soalan munkar wa nakir. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Ta'ala tolong orang mukmin bukan saja dalam kehidupan dunia, bahkan dalam kubur dan seterusnya Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala beri tathbit. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala bantu orang mukmin melalui perantaraan kalimah la ilaha illallah. Melalui la ilaha illallah Allah Ta'ala beri tathbit, beri keteguhan, kemantapan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, masa kehidupan dunia. Ini Allah Ta'ala janji nak beri bantuan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dalam satu ayat yang Allah beritahu adalah menjadi haqqan alaina, kewajiban bagi kami. Wajib bagi kami nasrul mu'minin, bantu orang mukmin. Bolehkah Allah Ta'ala ni wajib sesuatu? Ada perkara yang jadi wajib Allah Ta'ala kena buat, mesti buat, tak boleh tak buat. Adakah begitu? Mana Allah Ta'ala ni apa digagahi, dikerasi, dipaksa. Allah Ta'ala mesti buat, kena buat. Boleh ke gitu? Sedangkan wa wal qahiru fawqa ibadihi. Allah Ta'ala Maha perkasa ke atas hamba. Tak ada siapa boleh mengerasi ataupun menundukkan Allah Ta'ala, memaksa Allah Ta'ala, mewajibkan sesuatu ke atas Allah. Dan ni ayat ni kata gini ni, wa kana haqqan alaina. Bukan sini lah, ayat tu di tempat lain. Ayat tu dalam surah apa tu? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, surah Ar-Rum. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi ketetapan, kewajipan atas kami. Lepas tu bekas ayat tu yang cerita wajib ni. Yang cerita Allah Ta'ala wajib membantu orang mukmin, wajib ataupun apa, Allah Ta'ala tak tunai janji, Allah Ta'ala mesti tunai janji. Ayat-ayat macam tu banyak. Jadi persoalannya, boleh ke gitu? Wajib ni satunya wajib yang Allah Ta'ala wajibkan atas dirinya. Itu dia panggil wujub apa? Wujub ihsan ni. Allah Ta'ala wajib ke atas dirinya sebagai suatu ihsan Allah kepada hamba. Allah Ta'ala saja dia nak buat ihsan. Dia memastikan janjinya ditunai. Janji nak tolong orang mukmin, Allah Ta'ala tunai janji.
Wa'dullah la yukhlifullah wa'dah. Allah Ta'ala bila janji, Allah Ta'ala tak mungkir janji. Bila Allah janji bantu orang mukmin, pasti Allah bantu. Jadi wajib macam ni bukan dengan mana siapa-siapa paksa Allah. Kawan tak ada siapa paksa, Allah sendiri saja dia nak tunai janji dia kepada hamba-hambanya yang mukmin, tunai janji kepada para rasul. Jadi Allah mewajibkan perkara itu atas dirinya. Kalau kita kata wajib dengan mana Allah Ta'ala mesti buat sebagai suatu apa, sebagai suatu undang-undang, sebagai suatu peraturan yang Allah mesti patuhi, itu tak boleh lah kita gitu. Tak boleh lah. Sebab itu seakan-akan kita mewajibkan atas Allah, memaksa Allah. Sedangkan perkara itu termasuk perkara yang harus. Ithabatul muti', beri pahala kepada orang taat, beri pahala, beri perlindungan, beri bantuan kepada hamba yang mukmin. Ini masuk dalam perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, yang harus, bukan yang wajib. Ya. Iqabul asi, menghukum hamba yang berdosa, menghukum hamba yang berdosa, iqab. Ini pun bukan wajib. Itu pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat salah, contoh buat salah apa? Buat kesalahan mencuri. Insya afa'anhu wa insya aqabahu. Jika Allah mahu, Allah Taala boleh maafkannya. Jika Allah mahu, Allah Taala boleh menghukumnya. Mana tidak wajib. Dia masuk perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua bentuk wajib lah senang cerita kan. Dua bentuk wajib. Satu wajib yang kita kata wajib akli, wajib secara akal, dengan makna tak boleh berlaku sebaliknya. Itu bukan begitu sini. Allah Ta'ala wajib bantu ni wajib dengan mana Allah janji perkara itu sebagai satu ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wajib, ada wajib akli, ada wajib wahyi. Wajib kerana wahyu, kerana Allah bagi wahyu ke itu. Pasti kami akan tolong orang mukmin, pasti kami bantu. Inna lanansuru rusulana, pasti kami bantu rasul-rasul kami. Ini wajib dia, wajib wahyi. Wajib kerana ada wahyu. Tak bolehnya wajib akli. Wajib akli ya, mana akal kita mewajibkan perkara itu. Jadi bila akal kita memastikan perkara itu, seolah-olah kita memaksa Allah. Seolah-olah kita memaksa Allah Ta'ala, itu tak boleh. Allah Ta'ala nak kuatkan lagi kenyataan bahawa Allah akan bantu para rasul dan bantu orang mukmin. Allah Ta'ala buat mari cerita Nabi Musa ni, buat mari kisah Nabi-Nabi terdahulu. Dan memang peranan kisah-kisah terdahulu ni untuk apa dia? Untuk tasliah Nabi SAW. Tasliah mana menghiburkan hati Nabi. Bila Nabi dalam keadaan susah hati, kadang-kadang lambat kan bagi nusrah Allah, bantuan Allah kepada orang mukmin ni kadang-kadang lambat. Allah janji nak bantu, tapi lambat kadang-kadang gitu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kan lambat kan, kadang-kadang lambat. Sebab Allah Ta'ala lagi banyak Allah uji, lagi mantap keimanan orang mukmin. Jadi kadang-kadang Allah uji dengan cara lambat bagi. Massathumul ba'sa'u wad-dharra, orang mukmin ditimpa kesusahan dan keperitan. Wa zulzilu, mereka digoncang, macam digoncang, macam berlaku kepada sahabat Nabi perang Ahzab.
Daripada luar musuh kepung. Musuh kepung ni. Orang Makkah mari, orang musyrikin Makkah, kabilah mana lagi? Ghatfan, 2-3 kabilah gabung. Mari kepung Madinah. Nabi dapat idea gali pagi. Idea itu daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya. Sebab tu Nabi dalam di kalangan sahabat Nabi ni ada tanawwu'. Tanawwu' ni apa dia? Tanawwu' ke pelbagaian. Ada sahabat Nabi ni kulit hitam macam Bilal Habsyi. Ada sahabat Nabi Suhaib Rumi, orang Rum, orang putih, orang kulit putih. Ada Salman Al-Farisi. Ada hamba, ada orang merdeka, lelaki, wanita, kanak. Itu dipanggil tanawwu'. Kepelbagaian ada di kalangan sahabat Nabi. Macam-macam profession ada. Sahabat Nabi ni ada yang peniaga, ada yang tukang, ada yang segala. Jadi ini memberi kekuatan. Tanawwu' ni, kepelbagaian ni memberi kekuatan. Dalam perang Khandaq, idea gali pagi dapat dari Salman Al-Farisi. Salman ambil pengalaman daripada kaum dia, orang Iran, orang Farsi. Bila perang antara strategi peperangan, mereka gali pagi. Jadi musuh kepung daripada luar. Dari dalam pula khianat. Orang Yahudi dah ada perjanjian dah dengan Nabi. Dah ada perjanjian, alih-alih khianat. Wa zulzilu. Mereka ni digoncang hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Orang mukmin dan Rasul sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan orang mukmin yang bersama sahabat-sahabat. Mata Rasulullah bilalah nak mari ni bantuan Allah. Allah janji nak bantu. Allah kata haqqan, bukan janji biasa-biasa. Janji yang teguh. Pasti kami bantu orang mukmin. Tiba-tiba lambat mari. Maka hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bila Rasulullah, bila bantuan Allah. Jadi nak menguatkan kenyataan Allah akan janji ini, kadang-kadang Allah Ta'ala buat mari cerita Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Di kalangan mereka ni ada yang kena gaji, ada gaji Nabi Zakaria tu terblok gaji. Ada yang kena balik dengan batu, Nabi-Nabi terdahulu dicerita. Tujuannya untuk tasliyah, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa janji Allah jangan kamu ragu-ragu. Di sini Allah Taala mari kisah Nabi Musa. Walaqad ataina Musal huda. Kami sesungguhnya telah beri kepada Nabi Musa al-huda, hidayah, petunjuk. Nabi Musa dia punya apa tu tak kurang juga, dia punya ujian dia tu. Berdepan dengan raja yang zalim, Fir'aun, dengan apa yang punya ketenteraan dia yang apa bengis. Wa Fir'aun bil autad, tentera Fir'aun alladzina taghaw fil bilad, yang mana buat kerosakan di muka bumi. Walaqad ataina Musa al-huda. Maknanya wahai Nabi, sebagaimana Nabi Musa dulu kami bantu, maka kamu pun tak usah ragu-ragu, bantuan Allah pasti akan datang. Walaqad ataina Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Dan kami berikan, awrathani makna beri, berwariskan kepada Bani Israel kitab, apa kitab Taurat. Allah wariskan selepas kewafatan Nabi Musa, kitab Taurat itu diwarisi oleh Bani Israel. Baca Quran, siapa yang mewarisi daripada Nabi? Kita lah, umat Nabi. Waris, terima pusaka daripada Nabi. Pusaka Nabi
bukan dalam bentuk dinar dan dirham. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para nabi tidak memperwariskan dinar dan tidak juga dirham. Mereka perwariskan pada umat apa al-ilm. Man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang ambil ilmu ni, warisan nabi, pusaka nabi, maka dia ambil satu habuan yang banyak, mengambil keuntungan yang banyak. Abu Hurairah kadang-kadang dia pergi keluar ke pasar di luar daripada masjid Nabi. Dia kata ke orang ramai dekat pasar, buat benda sini ni, pusaka Nabi sedang dibagi-bagi di masjid, di masjid. Duduk benda pasar ni buang masa dah, sembang, main dam, main haji segala macam. Apa-apalah. Orang tak ada main haji lah. Dia boleh pergi Mekah dah kan. Dekat Mekah dekat tak ada main haji. Duduk leka-leka sini sedangkan pusaka Nabi dibahagi-bahagi, diagih-agih. Orang ramai pun pergi lari Jember lah, Jember kan menyerbu ke arah masjid. Ingat ke duk bagi emas ke apa ke? Emas ke, perak ke, duit, dinar ke apa ke? Tengok ada halqa-halqa dalam masjid banyak. Ada duk baca Quran, ada duk majlis ilmu, ada halqa zikir. Balik semula awal tunggu pasang luar. Oh, mai kat dia mau. Orang nipu. Kami kita ada benda pun pusaka Nabi. Orang kata itulah pusaka Nabi. Halqa-halqa ada dalam masjid tu. Itulah yang kami maksudkan sebagai pusaka Nabi. Halqa ilmu, orang ngaji betul tajwid, ngaji fiqh, ngaji hadis, halqa zikir, halqa cerita iman, cerita tentang akhirat. Inilah yang kami maksudkan sebagai pusaka Nabi. Jadi Quran kata apa? Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kami perwariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Selepas wafatan Nabi, Allah wariskan, Allah pusakakan Al-Quran. Thumma awrathna al-kitaba, al-kitab Al-Quran. Siapa alladhina astafaina? Mereka yang kami pilih min ibadina, dari kalangan hamba kami. Siapa yang dipilih itu kita lah, umat Nabi. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima pusaka Al-Quran. Patut ada 3 golongan pula yang terima. Yang terima tu beruntung dah. Tapi tindakan selepas terima tu ada 3 golongan. Fa minhum zalimun li nafsihi. Ada yang buat zalim ke diri, buat nyanyi yang tadi sebut kan. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratun zalim. Buat zalim, dia terima pusaka Quran, lepas tu zalim ni dia letak tak kena pada tempat dia. Patut Quran duduk depan, jadikan sebagai imam, tapi dia kita belakang. Maknanya dia tak ikut ajaran Quran tu, dia tak ikut. Itu zalim tu. Di akhirat tak ada alasan. Dia alasan tak boleh. Allah dah terima alasan. Sebab kabut terang. Allah dah kabut terang. Kamu ni mewarisi Al-Quran. Quran dah beritahu jelas dah apa kehendak Allah. Apa kehendak Allah ke atas kamu. Allah dah beritahu melalui Al-Quran. Sepatutnya kamu jadikan Quran di depan. Man ja'alahu amamahu. Siapa yang jadikan Al-Quran di depannya. Man ja'alahu amamahu, jadikan Al-Quran depannya, jadikan Quran sebagai imam. Qadahu ilal jannah. Qada maknanya tarik, pimpin. Qada maknanya pimpin. Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan, satu qada, satu saqa. Pimpin ni kan, kalau tu pimpin dari depan, macam bawa lembu dia heret, lembu dia duduk depan, lembu duduk belakang. Itu dipanggil apa? Qada. Satu lagi saqa ni, kadang-kadang bawa unta. Dia bawa unta, dia duduk belakang, unta depan. Kan dia memandu unta supaya jalan ke tempat mana nak pergi, dengan cara dia duduk belakang, unta di depan. Yang
tu digunakan perkataan saqa. Saqa. Pandu lah, dua tu mana pandu. Tapi pandu ni kadang-kadang pandu duduk depan, pemandu di depan, kadang-kadang pemandu di belakang. Untuk saqa, saqa bila pemandu duduk di belakang. Kalau pemandu duduk kan dia panggil qada. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran di depan, Quran akan pimpin dia, pandu dia, bawa ke syurga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar. Siapa yang jadikan Quran di belakang, Quran duduk belakang dia jalan tak ikut Quran. Saqa, untuk ni hadis guna perkataan saqa. Saqa mana pandu juga, tapi pandu dengan di belakang. Pandu ke mana? Pandu ke neraka. Saqahu ila an-nar, pandu ke neraka. Jadi itu satu kezaliman. Allah dah wariskan Al-Quran. Kemudian faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang buat zalim ke diri dia sendiri. Buat nyaya lah. Dianya zalim, salah letak Quran. Yang dia salah letak tu Quran. Tapi mana yang dia zalimi. Sebab zalim mana salah letak. Zalim-zalim dalam bahasa Arab mana wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu tak kena pada tempat. Sepatut Quran dia letak depan, tapi dia letak belakang. Yang salah letak Quran, tapi yang dapat nyayung bukan Quran, dia yang dapat nyayung. Sebab tu Quran kata zalimul li nafsihi itu. Allah wariskan kepada umat ni Al-Quran segolongan, bagi pada tiga umat ni. Segolongan daripada umat ni buat zalim ke diri sendiri. Yakni dia salah letak Quran itu. Patut Quran letak depan macam imam, tapi dia buat Quran ni letak di belakang. Mana dia kehidupan dia jalani ikut nafsu dia lah, ikut awal nafsu dia, ikut selera dia, tak ikut kehendak Al-Quran. Ini zalimul li nafsihi. Dia salah letak Quran, tapi yang kena zalim, yang kena nyayang siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Sehingga dia tak ada alasan di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Di akhirat tak boleh nak bagi alasan. Berilah alasan lagu mana pun. Dah habis peluang ya. Terutamanya kalau kesalahan berat. Kesalahan yang melibatkan akidah, kufur, syirik, munafik, ini kesalahan berat. Habis, tak ada peluang langsung lah. Kalau kesalahannya ada peluang lagi kan. Ada peluang kita teruk lah. Tak tahu berapa lama kan. Kena menjalani pembersihan dalam neraka. Kesalahan-kesalahan kecil ni, nama je kecil, tapi dia teruk. Golongan kedua dia umat ni yang terima waris Al-Quran ni, yang terima pusaka. Pertama, wajibul li nafsi wa minhum muqtasidun, tengah-tengah. Muqtasid ni golongan tengah. Dia campur khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Campur amal soleh dengan amal toleh. Amal soleh dengan amal toleh. Soleh tu amal baik lah, toleh tu amal buruk. Dia campur. Kalau baik pun dia buat, kalau buruk pun dia buat. Nafsu dia nafsu, bukan nafsu mutmainnah. Dia panggil nafsu lawwam. Yang campur ni nafsu dia nafsu lawwam. Azim Allah dibuli nafsu dia panggil nafsu ammarah. Nafsu ada tiga tahap lah. Nafsu manusia ni, nafsu manusia yang mendorong manusia. Tahap paling baiknya nafsu an-nafsul mutmainnah. Nafsu yang teguh, istiqamah, mantap dengan keimanan, mantap dalam kepatuhan dia kepada Allah. An-nafsul mutmainnah ni, ini yang sejak awal berusaha Imam Ghazali dia ada tulis kitab dia, kitab Ihya dan lain-lain, imam menggesa supaya kita capai an-nafsul mutmainnah. Sebab an-nafsul mutmainnah ni dia punya ujung cerita dia tu comel. Ujung cerita dia happy ending. Happy ending, ujung cerita dia cantik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
balik pada Allah dengan keadaan Allah redha. Kamu pun berpuas hati, kamu terima sepenuhnya ketentuan Allah, ketetapan Allah ke atas kamu. Allah juga redha kepada kamu. Kamu redha pada Allah, Allah juga redha kepada kamu. Ini golongan ketiga ni. Iaitu dia wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kurniaan Allah yang besar. Tiga umat ni, tiga golongan. Yang pertama zalimul linafsi. Umat yang semua ni mewaris Al-Quran. Pewaris semua ni. Umat Nabi ni semua pewaris Al-Quran. Penerima pusaka Quran. Tapi dalam duk terima tu ada tiga pula. Terima tu okeylah. Satu habuan yang sangat beruntung dah. Menerima pusaka. Tak semua yang dapat terima pusaka ni umat Nabi je yang terima pusaka Al-Quran. Jadi terima tu satu untung lah. Tetapi selepas daripada itu pula, apakah sikap dalam menerima tu? Sikap macam contoh gini lah, satu orang kaya, dia ada 3 orang anak, contoh kan, 3 orang anak. Ayah mati, ayah kaya tu mati, meninggal dunia. Maka 3 ni menerima pusaka bagi semuanya. Anak lelaki belakang, anak lelaki belakang. Kalau ada puang tu dia ada kaedah lain pula lah. Kalau ada anak lelaki, ada anak perempuan, lelaki sekali ganda lebih banyak daripada anak perempuan. Ni dok ni 3 lelaki belakang, terima sama banyak. Kalau ayah punya aset nilai dia contohlah 3 juta, maka dapat 1 juta seorang. Jadi hak pertamanya dia zalimul li nafsi. Dia buat zalim ke diri sendiri. Maknanya dia salah guna. Hak dia terima tu dia enjoy. Berpoya-poya lah. Langgan. Apa itu? GRO pun dah. Langgan GRO. Tiap malam contohlah kan. Lama tak lama habis. Habis harta dia terima tu 1 juta terima daripada dia tak berkembang. Dia pun jatuh papa ke dana. Walau dia anak jutawan. Jadi papa dia. Dia zalimul li nafsi, salah guna. Dia buat zalim ke diri dia sendiri dengan salah guna harta pusaka yang dia terima daripada ayah dia. Hal kedua ni dia present tengok campur-campur. Muqtasidun. Muqtasid mana sederhana, campur-campur, sedang-sedang. Kau ni getek tau. Main kona-kona gitu. Enjoy pun ada, buat bawa harta ayah dia pun ada, tapi nega pun dia nega juga. Dia buat juga. Labur juga, nega juga, usahakan juga kekayaan ayah dia. Tapi bela-bela tu dia apa? Dia buat jual dia ada juga. Jadi ni apa jadi ni? Apa jadi yang tu? Dia walaupun dia tidak serugi yang pertama tadi, tapi dia tidak seuntung yang ketiga. Yang ketiga ni sabiqun bil khairat, mendahului dalam segala kebaikan. Ini golongan paling beruntung. Dia dapat kekayaan daripada dia labur, dia usahakan balik kan. Daripada tak lama selepas 20 tahun, daripada dia tu ada 1 juta dah jadi 1 bilion lah. Daripada millionaire dah jadi billionaire, gitu kan. Dia labur, dia usahakan. Daripada ada beberapa ekar, dapat ratus-ratus ekar tanah, contohlah kan. Ratus-ratus ekar. Daripada kedai yang diwarisi daripada ayah dia tu, mungkin sedua dah jadi berpuluh-puluh. Jadi rangkaian perniagaan di mana-mana saja. Jadi ini sabiqun bil khairat. Begitu juga bandingan umat ni yang terima Quran daripada Nabi ni, yang paling untung ialah golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, mendahului dalam melakukan segala kebaktian kepada Allah Ta'ala. Mana saja ada tempat untuk berbakti, dia segera, dia dahulu dia dahulu Allah. Golongan as-sabiqun. Sabiqun ni golongan yang mendahului. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang sentiasa mendahului. Kalau kita tengok contoh di kalangan sahabat, contoh mudah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Belum semua tapi kalah semua Sayyidina Umar, menang Abu Bakar Siddiq. Ini contoh. Dalam perang Tabuk,
Sayyidina Umar kata, kali ni aku dapatlah menang. Aku bertanding. Quran suruh bertanding kan? Quran suruh bertanding, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam nak dapat syurga yang luas, syurga yang tinggi, naklah berlomba. Quran suruh berlomba. Jadi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Umar ni berlomba. Dia harap perang Tabuk ni, Sayyidina Umar harap dalam hati dia, aku menanglah kali ni. Dia buat mari separuh harta dia, serahkan Nabi untuk kegunaan perang. Sebab tu perang, salah satu asnaf zakat ialah fi sabilillah. Fi sabilillah tu ulama tafsir apa? Al-ghuzat. Al-ghuzat ni perang, yang berperang. Al-ghuzat fi sabilillah dengan mana? Sebab zaman dulu perang ni guna harta sendiri, keluar dengan belanja, duit daripada poket sendiri. Lepas tu dengar ceramah setelah pada Nabi, dia keluar daripada camp, dengar pula Abu Bakar masuk, dengar perbualan. Mau tinggal benda ke keluarga? Orang kata Allah Rasul. Tinggal Allah Rasul. Kata saya nak kalah dulu aku boleh. Walaupun dari segi kuantiti dia lebih banyak kan. Kuantiti dia orang separuh harta dia. Nak banding dengan Abu Bakar, dari segi kuantiti bilangan harta tu lebih banyak dia lah. Tapi dari segi kualiti lebih awak lagi. Sebab awak kata tinggal benda pada keluarga, tinggal Allah Rasul je. Dari segi kualiti, walaupun Abu Bakar orang sikit, tapi nilai tu, mana ketulusan hati dia lebih berbanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih sayang lagi separuh. Tinggal lagi rumah separuh. Abu Bakar tak tinggal, tinggal Allah Rasul. Gitu. Ini sabiqun bil khairat. Dzalika wal fadlul kabir, itu satu kurniaan yang besar. Jadi Allah Taala cerita umat terdahulu, Nabi Musa macam mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bani Israel pun sama. Wa'arafna Bani Israel kita, kami wariskan kitab, dan mereka telah dapat bantuan Allah. Nabi Musa dapat bantuan Allah, kalah Fir'aun, tenggelam Fir'aun. Jadi maknanya wahai Nabi, kamu dah serusilah, kalau lambat sekalipun bantuan Allah, tapi tetap bantuan Allah pasti akan datang. Allah tak mungkin janji. Hudan wa dzikra li ulil albab, dan itu sebagai petunjuk. Allah bagi Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan peringatan bagi ulil albab, orang-orang yang berakal sempurna. Baca ni. Kita break dulu, insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam.